Pada hari pertama, negara Brunei Darussalam memasuki fasa peralihan. Sebanyak 45 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,444 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media. Situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat tambahan 36 kes baru kepada 9 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, tidak ada kluster baru telah dikesan. 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 159 kluster. Manakala terdapat 9 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 68 kes telah disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,925 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 421 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 5 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Sementara itu, tidak ada kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan pemantauan rapi atau memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,472 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 578,775 ujian. Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 18 November 2021, sebanyak 8,701 orang menerima suntikan vaksin COVID-19. Termasuk 2,683 daripadanya adalah golongan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Program vaksinasi kebangsaan, seramai 397,298 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 92.4% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 318,681 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 74.1% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 11 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 6 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak termasuk orang ramai yang telah menyokong usaha kerajaan untuk meningkatkan kadar vaksinasi COVID-19 di negara ini. Dengan kerjasama dan usaha gigih setiap pihak, kerajaan telah melangkah ke fasa peralihan. Namun jelas Menteri Kesihatan orang ramai tidak boleh leka atau terlalu gairah dengan pencapaian tersebut. Kita mesti terus mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan pengawalan COVID-19 seperti mana kita berada di fasa persiapan dan fasa pembendungan sebelum ini. Sentiasalah memakai sungkup muka terutamanya apabila masuk ke premis-premis atau jika berada di tempat awam yang penuh sesak. Amalkan penjarakan fizikal pada setiap masa dan jaga kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Para majikan yang ingin mengetahui status COVID-19 para pekerja tidak perlu mengarahkan pekerja untuk menjalani ujian swab RT-PCR SARS-CoV-2 sebelum mereka kembali bertugas. Para majikan ataupun pengurus syarikat boleh mendapatkan kit antigen rapid test atau ART yang boleh didapati di pasaran tempatan untuk digunakan di premis masing-masing. Dan teruskan sokongan dan kerjasama yang diberikan supaya kita akan mencapai sasaran seterusnya, iaitu 80% kadar penduduk yang melengkapkan vaksinasi COVID-19.
Dalam pada itu, sebagaimana yang telah diterangkan di beberapa sidang media sebelum ini, fasa peralihan ini hanya membolehkan orang-orang yang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 untuk memasuki mana-mana premis. Walau bagaimanapun, sesiapa yang tidak mempunyai maklumat tersebut di dalam aplikasi BruHealth mereka, bolehlah menunjukkan buku vaksinasi sebagai bukti. Ini termasuk buku vaksinasi dari luar negara bagi mereka yang telah melengkapkan vaksinasi di luar negara. Sokongan dan kerjasama semua pihak adalah penting bagi mencapai sasaran seterusnya, iaitu 80% kadar penduduk yang melengkapkan vaksinasi COVID-19. Semasa sesi bersama media, Menteri Kesihatan turut menekankan kebenaran bagi sijil vaksinasi luar negeri. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, individu yang mempunyai vaksinasi dari luar negeri adalah dibenarkan memasuki premis perniagaan dengan syarat telah melengkapi vaksinasi mereka dan telah diiktiraf oleh kerajaan. Semasa sidang media, Yang Berhormat turut berkata kod BruHealth berwarna kuning dan hijau adalah dibenarkan untuk memasuki mana-mana premis perniagaan. Seluruh masjid, surau dan balai ibadat di negara ini lewat petang tadi mengadakan sembahyang sunat gerhana bulan dengan tumpuan di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Sementara itu, intipati khutbah khas fenomena gerhana bulan separa menjelaskan, gerhana merupakan suatu kejadian memperlihatkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku pada matahari dan bulan sebagai tanda atau bukti kekuasaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menganjurkan umat Islam melakukan perkara-perkara yang berkebajikan seperti berdoa, berzikir, bersembahyang, bersedekah dan beristighfar apabila berlakunya gerhana. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan menambah lagi nikmat yang telah dikurniakan kepada hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur dan mensyukuri kurnia nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh menyelamatkan diri kita daripada azab dan bala bencana. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk mensyukuri nikmat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam khutbah juga diingatkan tentang pematuhan dasar, undang-undang dan garis panduan dalam mengawal penularan COVID-19 semasa fasa peralihan. Sesungguhnya perangan langkah-langkah pengawalan yang telah dimulakan bukan bermaksud kita sudah bebas dari wabak penyakit COVID-19. Oleh yang demikian, semasa fasa peralihan ini, kita hendaklah sentiasa bekerjasama dan berjaga-jaga dan sentiasa mematuhi dasar, undang-undang dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dalam sama-sama mengawal penularan wabak COVID-19. Akhirnya, marilah kita bersentiasa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran yang berpanjangan yang telah dikurniakan di bumi Darussalam yang bertuah ini. Semoga nikmat tersebut akan terus berkekalan. Dengan pembukaan semula masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara di bawah fasa peralihan, di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19, orang ramai dapat menunaikan sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu mulai hari ini. Bagaimanapun, pada fasa peralihan ini, jemaah perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Kru RTB berpeluang meninjau beberapa buah masjid dan balai ibadat bagi sembahyang fardu Jumaat di negara ini. Bagi melancarkan kemasukan jemaah untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat, masjid, surau dan balai ibadat mula dibuka pukul 11 pagi tadi. Di Masjid Rashidah, Sodatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar, orang ramai memberikan kerjasama padu kepada para petugas dengan mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Antaranya memakai sungkup muka,
membawa sejadah sendiri serta mengimbas kod QR BruHealth. Jemaah di Balai Ibadat Kampung Mata-Mata juga mematuhi setiap garis panduan yang ditetapkan. Ini termasuk menjaga penjarakan fizikal sepanjang berada di dalam ruang sembahyang dan tidak bersalaman antara jemaah. Keadaan yang sama juga dapat dilihat di Masjid Muhammad Jamalul Alam, daerah Blyth. Setentunya peluang menunaikan sembahyang fardu Jumaat buat pertama kali semasa fasa peralihan ini tetap disyukuri. Di Masjid Hasan Al-Bolkiah, daerah Tutong, jemaah juga mematuhi setiap garis panduan yang ditetapkan. Sebaik jemaah hendak masuk perkarangan masjid, para petugas melaksanakan langkah-langkah keselamatan mengawal penularan COVID-19. Prosedur serupa juga dilaksanakan oleh para petugas di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar, daerah Temburong. Jemaah merafakkan syukur kerana dapat lagi mengimarahkan masjid dengan mematuhi setiap garis panduan yang ditetapkan walaupun dalam norma baharu. Pembukaan masjid-masjid bagi sembahyang fardu Jumaat diselenggarakan mengikut tata cara kawalan kesihatan bagi menghindarkan penularan jangkitan COVID-19 secara meluas dalam kalangan masyarakat. Dalam pada itu, para petugas terdiri daripada Kementerian Hal Ehwal Agama, pasukan polis di Raja Brunei dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei serta ahli jawatan kuasa takmir masjid, pasukan sukarelawan dan belia masjid dipertanggungjawabkan untuk memeriksa tempahan dibuat melalui aplikasi BruHealth sebelum masuk ke pekarangan masjid. Para petugas juga memastikan jemaah membawa bersama sungkup muka serta sejadah berukuran besar. Di pintu-pintu masjid, para petugas turut memeriksa suhu badan jemaah dan seterusnya mengatur pengisian saf. Semasa ditemui, jemaah masjid melahirkan rasa syukur diberi peluang kembali menunaikan sembahyang Jumaat mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan. Kita ni mestilah mematuhi SOP yang telah pun disarankan oleh Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Hal Ehwal Agama supaya kita ni dapat meneruskan apa jua aktiviti-aktiviti di Balai Ibadat ini ataupun di masjid-masjid lah. Teruskan menjaga SOP sama jangan terdulu kalau berkumpul-kumpul sama orang ramai jangan terdulu sama amalkan Yasin dan zikir-zikir yang ada yang kita ni dengar dalam TV itu. Kita ni bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya juga kita ni sekali lagi dapat menunaikan solat fardu Jumat beramai-ramai. Semoga dengan adanya kelonggaran ini kita ni semua selaku rakyat negara Brunei Darussalam dapat mematuhi SOP yang telah digaris pandukan. Ya, kita ni patut patuhi sebenar-benarnya kerana ini melibatkan bukan sahaja individu, malah keluarga, masyarakat dan rakyat di negara ini. Untuk dalam pada masa yang sama menjaga SOP, kita ini juga meninggalkan kita ini seperti mana yang dijelaskan dulu, vaksin ketuhanan. Disarankan juga para jemaah agar mematuhi apa-apa saja garis pandu yang telah digariskan oleh bagian kesihatan MOH dan juga sentiasa up to date lah apa-apa SOP. Untuk usaha membantu kerajaan ini adalah kita ni semua sekali kita ni mematuhi segala apa jua peraturan, apa jua SOP yang kita ni buat terutama seperti masjid memang sudah dibuatkan ibunya peraturan-peraturan.
Peranan dan tanggungjawab semua rakyat dan penduduk di negara ini sangat penting dalam mendukung hasrat kerajaan di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19. Ini termasuk mematuhi garis panduan yang ditetapkan semasa fasa peralihan yang bermula hari ini. Perkumpulan ramai di tempat-tempat awam termasuk fasiliti sukan dan pembukaan premis-premis perniagaan seperti restoran, kafe, food court, premis-premis kecantikan seperti salon dan kedai gunting semasa fasa peralihan adalah dibenarkan bagi individu-individu yang telah melengkapkan vaksinasi mereka dan dihadkan kepada 50% kapasiti tempat. Pihak pengurusan dikehendaki mematuhi garis panduan antaranya mengemas kini senarai pekerja dalam aplikasi ProHealth dan memastikan pekerja-pekerja telah melengkapkan vaksinasi mereka. Premis-premis adalah dikehendaki mendaftar kod QR masing-masing di dalam ProHealth dengan had kapasiti masing-masing. Pemilik premis perlu memastikan semua individu yang memasuki premis mengimbas kod QR sebelum memasuki premis mereka, termasuk semua pekerja, kaki tangan dan sukarelawan. Sehubungan itu, peranan orang awam merupakan faktor kritikal dalam menjayakan apa jua strategi kerajaan. Pemulihan negara daripada pandemik COVID-19 adalah tanggungjawab bersama. Lebih 200 buah restoran mengambil bahagian dalam pertandingan Anugerah Makanan Brunei BFA. Majlis rasmi BFA akan diadakan pada bulan Disember tertakluk kepada situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Petang tadi diadakan penilaian makanan yang bertempat di restoran iLotus, Kampung Rimba. Tahun ini 2 juri khas dilantik, terdiri daripada Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad bin Hashil bin Rashid Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Ajanish Kumar, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. BFA bertujuan untuk mempromosi dan menggalakkan industri makanan dan minuman di negara ini. BFA juga mengiktiraf dan menganugerahkan kepada makanan tempatan dan antarabangsa terbaik bagi keempat daerah. Pelbagai bentuk sumbangan terus diterima oleh Kementerian Kesihatan daripada pihak-pihak penderma dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam menyampaikan sumbangan cek RM3,700 dan Kelab Wanita Antarabangsa Brunei Darussalam menyumbangkan cek berjumlah RM2,000 bagi tabung COVID-19 Relief Fund 2021. Sumbangan diterima oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsen, Setia Usahatetap Kementerian Kesihatan. Baru-baru ini, Kementerian Kesihatan juga menerima beberapa sumbangan barang keperluan. Sumbangan antaranya daripada Bengawan Murni Beverages and Manufacturing Sendirian Berhad, Syarikat Biolab Plus dan Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei. Orang ramai berhasrat membuat sebarang sumbangan hubungi MOH Emergency Operations Center di talian 729-5712 pada waktu bekerja. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD menghulurkan sumbangan 5 unit mesin forking beserta 15 larutan cecair kepada Masjid Rashidah Saratul Bolkiah, Masjid Kampung Pulai, Masjid Pintu Malim dan Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Sumbangan merupakan salah satu inisiatif tanggungjawab sosial korporat dan sekaligus memberi sokongan padu dalam usaha memastikan kebersihan bangunan dan keselamatan orang ramai. Dengan peralatan tersebut, ia dihasrat membantu pihak pengurusan premis-premis tersebut membuat persediaan sepanjang tempoh peralihan. Ini termasuk memastikan bangunan sentiasa bersih dan selamat. Rombongan juga ikut serta secara bergilir-gilir dalam kempen kebersihan yang dijalankan selepas menjalani antigen rapid test. Pelanjutan operasi penguatkuasaan semasa fasa peralihan masih diteruskan dan dikenali sebagai operasi peralihan.
Bermula malam ini, operasi akan dijalankan bermula pukul 10 malam sehingga 4 pagi. Di sebalik kelonggaran dan pengurangan langkah-langkah pengawalan, masyarakat disaran untuk terus komited dan bertanggungjawab dalam mengekalkan disiplin dan SOP pematuhan bagi mengelak kemungkinan berlakunya penularan dan juga kluster kes-kes baharu. Seorang lelaki rakyat tempatan berumur 20 tahun dilaporkan meninggal dunia kerana mengalami kecederaan teruk selepas terlibat dalam kemalangan di kawasan Pusingan U, Jalan Badas Seria. Balai Polis Seria Pasukan Polis Diraja Brunei dalam siaran medianya mengesahkan menerima laporan mengenai kemalangan 2 buah kenderaan kemarin 18 November 2021. Dalam kejadian tersebut, mangsa dikejarkan ke Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait bagi menjalani pembedahan, manakala seorang lagi pemandu berada dalam keadaan yang stabil. Hasil daripada pembedahan yang dijalankan, mangsa kemudiannya dibawa ke unit rawatan rapi bagi menjalani rawatan dan pemantauan penuh. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia hari ini akibat kecederaan teruk di bahagian organ dalaman. Punca kejadian masih dalam siasatan pihak polis. Sehubungan itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati dan menitik beratkan aspek keselamatan, terutama sekali mematuhi had laju yang ditetapkan. Sebanyak 1,050 karton rokok berjaya dirampas oleh keanggotaan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB semasa rondaan dijalankan di kawasan tempat letak kereta berambang, Kampung Menunggul semalam. Semasa rondaan, keanggotaan ABDB telah menemukan sebuah kenderaan yang mencurigakan tanpa ada sebarang nombor plat pendaftaran. Pemeriksaan dibuat ke atas kenderaan tersebut dan mendapati bungkusan kotak-kotak besar dipercayai barang tegahan. Sehubungan itu, dengan pasukan polis di Raja Brunei segera dihubungi dan telah mengaktifkan keanggotaan Balai Polis Kampung Air untuk segera ke tempat kejadian bagi menjalankan siasatan. Kesemua barangan tegahan dibawa oleh pihak Jabatan Kastam dan Akses Diraja untuk siasatan dan tindakan lanjut.